Semoga ada cahaya di hujung terowong. Warkah dari Istana Negara yang memaklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah bersetuju untuk menerima menghadap Jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat untuk menyerahkan petisyen untuk merayu agar darurat ditamatkan telah sampai ke tangan pengerusinya, Khalid Abdul Samad. Perkara ini disahkan oleh Ahli Parlimen Shah Alam itu dalam satu kenyataan pada 22 April lalu. Walaupun tarikh untuk menghadap belum lagi ditentukan, kami yakin satu tarikh akan ditetapkan seberapa segera untuk membolehkan kami semua menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan petisyen rayuan tersebut. Kesan buruk darurat semakin ketara hari ke hari, ujar Khalid. Warkah dari Istana Negara itu telah ditandatangani oleh Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Agong Kolonel Bersara Datuk Nazim bin Muhammad Alim. Khalid sebagai pengerusi jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan Yang di-Pertuan Agong. Proklamasi darurat diumumkan pada 11 Januari 2021 di negara ini sehingga 1 Ogos ataupun sehingga gelombang COVID-19 sekarang reda. Susulan proklamasi darurat tersebut, sidang parlimen telah digantung dan tindakan eksekutif tidak dapat dipersoalkan menerusi perbahasan untuk semak imbang. Pada masa yang sama, sehingga ke hari ini, masih belum nampak tanda-tanda wabak ini akan reda. Usaha menyerahkan petisyen tersebut dilakukan selepas satu persidangan media yang menampilkan 3 orang pakar ekonomi iaitu Profesor Dr. Jomo K. Sundaram, Dr. Mohamed Abdul Khalid dan Dr. Nung Sari Ahmad Radi yang mengupas persoalan sama ada darurat memudaratkan ekonomi. Dalam persidangan media tersebut, ketiga-tiga pakar ekonomi sependapat bahawa darurat tidak perlu untuk menangani isu pandemik COVID-19 kerana prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dikuatkuasakan. Malah darurat didakwa memudaratkan ekonomi kerana menjejaskan keyakinan pelabur sehingga mereka memilih untuk berpindah ke negara jiran. Justru, tidaklah keterlaluan jika darurat ini dilihat hanya untuk mengelak parlimen daripada bersidang kerana wujud persoalan tentang bilangan sebenar sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri Malaysia. Malah proklamasi darurat kini dilihat sebagai usaha Muhyiddin meluluskan apa-apa undang-undang tanpa perbahasan di parlimen termasuk menggunakan dana negara secara sewenang-wenangnya. Selain kesan pada ekonomi, proklamasi darurat juga dibantah oleh Majlis Peguam Malaysia kerana menurut badan itu, beberapa peruntukan yang berkaitan dengan proklamasi darurat terlalu luas dan tidak selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Pada 17 April lalu, Majlis Peguam Malaysia memfailkan tindakan undang-undang terhadap kerajaan bagi membatalkan beberapa bahagian dalam ordinan darurat itu. Ordinan darurat menyebabkan banyak kuasa diberikan kepada eksekutif, manakala perlindungan perlembagaan seperti semakan dan kebertanggungjawabан parlimen dikurangkan. Dalam apa juga keadaan, rakyat tidak boleh dinafikan perlindungan asas dan perlindungan prosedural seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan kita, kata Presiden Majlis Peguam Malaysia, AG Khalidas dalam kenyataannya. Darurat bersifat antidemokratik dan secara efektif menggantung kedaulatan undang-undang. Ia umpama menghumban rakyat ke dalam terowong gelap yang tidak diketahui di manakah penghujungnya.